Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 8 membina kemakmuran negara dengan tajuk kecilnya Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN, ada 4 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembangunan wilayah. Yang kedua, kemiskinan dibasmi ataupun membasmi kemiskinan. Yang ketiga, menyusun semula masyarakat. Dan yang keempat, menyusun semula modal saham. Jadi di sini ada 2 perkara yang disusun semula. Yang pertama, menyusun semula masyarakat. Dan yang kedua, menyusun semula modal saham. Ingat ada berapa perkara disusun semula? 2 perkara. Yang pertama, masyarakat, dan yang kedua modal saham. Okey, dia punya formula untuk pelaksanaan dasar pembangunan nasional ni adalah wanita minta susu. Wanita minta apa? Minta susu. Okey, tengok pedangan formula. Wanita merujuk kepada wilayah sama pada huruf W. Wanita wilayah iaitu pembangunan wilayah. Minta merujuk kepada kemiskinan. Kemiskinan berasal daripada perkataan miskin. Sama macam minta, minta bermula daripada huruf MI, begitu juga miskin bermula daripada huruf MI. Jadi minta merujuk kepada miskin iaitu kemiskinan dibasmi. Dan last sekali susu merujuk kepada menyusun. Menyusun berasal daripada perkataan susun. Susun kalau buang N jadikannya susu. Jadi susu merujuk kepada susun iaitu menyusun semula masyarakat dan menyusun semula modal saham. Ingat ada 2 perkara yang disusun semula. Yang pertama menyusun semula masyarakat dan yang kedua menyusun semula modal saham. Dia punya formula wanita minta susu. Wanita pembangunan wilayah minta kemiskinan dihapuskan. Susu adalah menyusun merujuk kepada 2 perkara disusun. Yang pertama menyusun semula masyarakat dan yang kedua menyusun semula modal saham. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama pembangunan wilayah dulu. Ada 2 tujuan dilaksanakan pembangunan wilayah untuk setiap negeri. Yang pertama, meningkatkan integrasi ekonomi di setiap negeri agar saling melengkapi, dan yang kedua menambah baik ketidakseimbangan pembangunan wilayah bagi mewujudkan kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Jadi ada 2 tujuan pembangunan wilayah. Yang pertama untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri dan yang kedua untuk menambah baik ketidakseimbangan pembangunan wilayah agar berlaku penambahan yang sama rata pendapatannya bagi setiap kaum di negara ini. Ingat ada 2 sebab pembangunan wilayah. Yang pertama, meningkatkan integrasi ekonomi dan yang kedua, menambah baik ketidakseimbangan pembangunan wilayah bagi mewujudkan kesamarataan pendapatan. Okey, yang kedua, kemiskinan dibasmi ataupun dihapuskan. Tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan penduduk pelbagai kaum. Yang ketiga, menyusun semula masyarakat. Pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera. Apa tujuan menyusun semula masyarakat? Untuk membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Bumi Putera ni banyak bekerja sebagai petani. Jadi kita kenali sebagai masyarakat petani. Sebab itu masyarakat di luar bandar dikenali sebagai masyarakat petani. Tetapi lah ni kita nak ubah. Masyarakat luar bandar akan bekerja dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Sebab itu diwujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Dan yang terakhir sekali, menyusun semula modal saham. Tujuannya untuk meningkatkan bahagian saham Bumi Putera sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden selaras dengan matlamat asal dasar ekonomi baru. Jadi tujuan menyusun semula modal saham ni adalah untuk meningkatkan pemilikan modal saham Bumi Putera sebanyak 30%. Bila pemilikan modal saham meningkat, jadi pendapatan pun akan meningkat. Okey, kita lihat contoh soalan. Soalan yang pertama dia tanya, antara berikut yang manakah langkah kerajaan dalam melaksanakan dasar pembangunan nasional DPN? 1. Roma membasmi kemiskinan. 2. Roma melakukan pembangunan wilayah. 3. Roma menyusun semula sistem ekonomi negara. Dan 4. Roma menambah baik kualiti sistem pendidikan negara. Okey, pilihan jawapan A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, 1 dan 2. A, pandainya.
Okey, soalan nombor 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan wilayah dalam dasar pembangunan nasional dilaksanakan? Satu Roma mewujudkan rasa kenegerian. 2 Roma menambah pendapatan negeri. 3 Roma meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri. Dan 4 Roma menambah baik ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Okey, pilihan jawapan A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya? Ya, 3 dan 4. Pandainya. Okey, soalan nombor 3. Tindakan kerajaan bagi menyusun semula masyarakat dalam DPN adalah untuk membentuk A. Masyarakat liberal, B. Masyarakat intelektual, C. Masyarakat demokratik dan D. Masyarakat perdagangan. Okey, pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian. Ya, D. Masyarakat perdagangan. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 4. Tujuan kerajaan menyusun semula modal saham dalam DPN adalah untuk meningkatkan bahagian saham Bumiputera sekurang-kurangnya sebanyak A 30%, B 40%, C 50% dan D 60%. Okey, pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian. Ya, A 30%. Pandainya. Nombor 5, soalan yang terakhir. Antara berikut yang manakah merujuk kepada bidang peningkatan modal saham Bumiputera dalam sektor moden? 1 Roma pemilikan, 2 Roma peruncitan, 3 Roma pembuatan dan 4 Roma penguasaan. Okey, pilihan jawapan A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapan yang tepat? Ya, 1 dan 4. B jawapannya. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, yang terakhir kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 3, 3, 4 iaitu 10 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Nyatakan 3 pelaksanaan dasar pembangunan nasional ataupun singkatannya DPN. Apakah nak soalan? 3 pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Ada formula dah untuk pelaksanaan dasar pembangunan nasional? Ada. Apa formulanya? Wanita minta susu. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman dan 3 Roman kan? Jika ada nombor Roman, jadi nak jawab macam mana ni? Ya, perlu jawab terus ya. Tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tu jawab terus pembangunan wilayah. 2 Roman tulis terus membasmi kemiskinan. Dan 3 Roman tulis terus menyusun semula masyarakat. Jadi akan dapat 3 markah penuh. Sebenarnya pelaksanaan dasar pembangunan nasional ada 3 saja kah? Ya, ada satu lagi. Ingat balik formula. Wanita minta susu. Susu tu ada menyusun semula masyarakat. Satu lagi menyusun semula modal saham. Jadi tambah jadi situ. 4 Roma menyusun semula modal saham. Ingatlah, dalam sejarah setiap pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi ya jawapan lebih. Tak salah pun. Malah pemeriksa akan tolong setiap pelajar agar dapat markah penuh. Okey, soalan B. Dia tanya, mengapakah pelaksanaan di soalan 1A perlu dilakukan? Apakah nak soalan? Sebab pelaksanaan di soalan 1A perlu dilakukan. Soalan 1A tadi kita bagi jawapan apa? Ingat balik. Yang pertama, pembangunan wilayah. Yang kedua, kemiskinan dihapuskan. Dan yang ketiga, menyusun semula masyarakat. Jadi ambil balik ketiga-tiga jawapan tu. Okey, sebelum tu tengok balik di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman lagi tak? Tak ada kan? Jadi bermaksud soalan B kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Pembangunan wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri agar saling melengkapi. Titik. Lepas titik ingat nak, wajib letak penanda wacana. Pisahkan setiap isi dengan penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab isi yang kedua. Kedua koma. Membasmi kemiskinan untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan penduduk pelbagai kaum. Lepas kedua ketiga. Koma menyusun semula masyarakat untuk mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Singkatannya MPPB. Okey, boleh dapat 3 markah penuh. Dan yang terakhir soalan kebat, soalan C. Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sebuah negara. Berikan penjelasan anda. Apakah anda soalan? Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting. Okey, seperti biasa untuk jawab soalan kebat, dia mesti ada 4 perkara. Yang pertama ada isi. Yang kedua ada huraian, yang ketiga ada contoh dan terakhir sekali ada kesan ataupun inferen. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Setiap soalan esei, kebat ataupun soalan struktur kebat semua mesti bermula dengan pembuka soalan. Sebab tu soalan kebat dia tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Jadi kena jawab bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Pembangunan ekonomi yang seimbang antara bandar dan luar bandar penting bagi sebuah negara kerana dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Titik. Contohnya,
Pembukaan kilang Prioritas Agar di Tanjung Bali, Perak telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Huraiannya, hal ini dapat menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Last sekali kesannya, kadar pengangguran dalam negara berkurangan. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.